Antara paparan menarik hari ini. Rayuan pendakwaan terhadap pembebasan Zahid kekal 18 Mac. Daim seru bangkit lawan musang berbulu ayam. Hak Anwar lantik Syed Hussein. Jabatan Peguam Negara masih belum membuat sebarang keputusan berhubung representasi Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi untuk pihak pendakwaan menggugurkan rayuan terhadap keputusan melepas dan membebaskan timbalan Perdana Menteri itu daripada 40 pertuduhan rasuah berhubung kontrak sistem visa luar negara. Hakim Hadariah kemudian mengekalkan tarikh 18 Mac bagi pendengaran rayuan pihak pendakwaan. Katanya sehubungan itu tarikh pendengaran pada 18 Mac kekal. Ahmad Zahid mengemukakan representasi kepada AGC Januari tahun lepas untuk pertimbangan AGC untuk tidak meneruskan rayuan itu. Pada 23 September 2022, Mahkamah Tinggi Shah Alam melepas dan membebaskan Ahmad Zahid yang kini timbalan Perdana Menteri daripada semua pertuduhan itu selepas memutuskan bahawa pendakwaan tidak berjaya membuktikan kes prima facie terhadapnya. Pihak pendakwaan kemudian memfailkan notis rayuan kepada Mahkamah Rayuan. Presiden UMNO itu mengaku tidak bersalah terhadap 33 pertuduhan menerima rasuah berjumlah 13.56 juta Singapura dolar daripada syarikat Ulta Kirana Sdn Bhd untuk dirinya sebagai Menteri Dalam Negeri bagi menyambung kontrak syarikat itu sebagai pengendali perkhidmatan pusat sehenti di China dan sistem VLN serta untuk mengekalkan perjanjian kontrak bagi mengekalkan sistem bersepadu VLN. Ahmad Zahid yang juga bekas Menteri Dalam Negeri didakwa melakukan kesalahan itu di Seri Satria, Presiden 16 Putrajaya dan Kontrak Kajang antara Oktober 2014 dan Mac 2018. Beliau juga memohon dibicarakan terhadap 33 pertuduhan pilihan di bawah Seksyen 165 Kanun Kesesaan iaitu didakwa atas kapasitinya sebagai Menteri Dalam Negeri atas tuduhan menerima rasuah berhubung sistem VLN antara 2014 dan 2017. Dalam petisi rayuan yang difailkan pada 29 Disember tahun lepas, pihak pendakwaan mengemukakan 14 alasan yang memfokuskan kepada penemuan fakta dan undang-undang yang dibuat oleh Hakim Mahkamah Tinggi mengenai persoalan sama ada terdapat unsur rasuah dalam pemberian dan penerimaan wang dalam kes itu. Hartawan Tun Daim Zainuddin menggesa orang ramai bangkit melawan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Seruan ini dibuat setelah beliau dihadapkan ke mahkamah atas tuduhan gagal mengisytiharkan harta yang termasuk 38 syarikat, 25 unit hartanah, 7 kenderaan mewah dan 2 akaun dana pelaburan. Katanya, saya gesa kamu rakyat Malaysia, buatlah apa yang kamu mampu untuk melindungi dan menyelamatkan negara ini. Jangan tak gagap dan jangan takut untuk berdepan Anwar dan rejimnya. Daim, orang kepercayaan Perdana Menteri sebelum ini, Mahathir Mohamad juga mendakwa pentadbiran ini menyalahgunakan kuasa serta mengkhianati janji reformasi. Katanya, musang berbulu ayam teriak reformasi tetapi apa yang berlaku sebaliknya. Dia membangkitkan bagaimana Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang mempunyai kes 47 pertuduhan rasuah boleh dilantik sebagai timbalan Perdana Menteri. Zahid diberikan pembebasan tanpa pelepasan. Katanya kejujuran dan integriti serta tata kelola yang baik telah dilupakan oleh SPRM, Jabatan Peguam Negara serta LHDN dijadikan alat untuk mengejar musuh politik. Adakah ini Malaysia baru yang dijanjikan? Daim menyatakan ketika negara dibayangi dengan skandal penipuan YMDB pada 2018, dia turut tampil memberi sokongan kepada Anwar dan Pakatan Harapan. Katanya, saya tidak mahu bercakap banyak mengenai tuduhan politik terhadap saya. Saya tidak bersalah dan berharap akan mendapat keadilan di mahkamah. Tapi kini kita berada dalam bayang-bayang pentadbiran yang menyalahguna kuasa sambil mengkhianati segala janji-janji reformasi. Tambahnya lagi, akta seperti akta hasutan, akta komunikasi dan multimedia dan akta perhimpunan aman digunakan dengan sewenang-wenangnya terhadap pihak yang bersuara dan mengkritik kerajaan atau Anwar. Daim mendakwa Anwar perlu sedar berkaitan nilai ringgit yang terus merundum, ekonomi yang stagnan serta pengabaian nasib rakyat berpunca daripada perbuatannya menekan musuh politik. Katanya, sekini saya mungkin tidak memiliki kekuatan fizikal lagi, tetapi keyakinan saya tidak goyak. Saya tidak kisah tentang nasib saya sekarang. Biarlah Anwar melakukan segala-galanya kepada saya, tetapi saya bimbang tentang nasib negara. Daim mengingatkan Anwar yang dianggap sahabat lamanya dengan memetik surah An-Nur apabila azab siksaan di dunia serta di akhirat kepada orang yang menyebarkan fitnah serta dakwaan palsu. Katanya, kejahatan hanya akan beroleh kemenangan jika orang yang baik tidak melakukan apa-apa. Allah lebih mengetahui dan anda tidak. Parti dalam Kerajaan Perpaduan tidak perlu berkecil hati dengan keputusan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim melantik Ahli Parlimen Bukit Gantang, Syed Abu Hussein Hafiz Syed Abdul Fasal dari pembangkang mengetuai jawatan kuasa berkaitan isu menangani harga makanan dan kos sara hidup. Menurut Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Puan Azhar Kashi, kuasa melantik individu mengetuai jawatan kuasa tertentu hak Perdana Menteri. Katanya, Syed Hussein sudah menyatakan sokongan kepada Anwar. Tidak ada pihak yang perlu berkecil hati, terutama dalam kalangan parti yang mendukung Kerajaan Perpaduan. Bahkan UMNO sendiri menerima baik rombakan kabinet oleh Anwar walaupun melibatkan Menteri UMNO.
Ada baiknya kalau Perdana Menteri mempelawak ahli parlimen pembangkang lain duduk dalam jawatan kuasa ini atau jawatan kuasa lain, apakah mereka sudi menerimanya demi rakyat. Anwar mengumumkan Syed Hussein dari Perikatan Nasional dilantik mengetuai jawatan kuasa berkaitan isu menangani harga makanan dan kos sara hidup di bawah mesyuarat khas Majlis Tindakan Sara Hidup. Sementara itu, Ahli Majlis Pimpinan Pusat PKR, Yahya Mak Syahri berkata, walaupun jawatan kuasa itu dipenguruskan wakil rakyat pembangkang, ia tidak bermakna ahli parlimen kerajaan tidak boleh menyumbang idea. Katanya malah pelantikan Syed Hussein sudah tentu dibuat selepas mengambil kira pelbagai sudut, termasuk berpengalaman luas dalam bidang korporat dan syarikatnya tersenarai dalam bursa saham. Saya juga tidak nampak pelantikan itu sebagai imbuhan selepas sokong PM. Setiausaha Veteran UMNO Mustafa Yaakob berkata, pelantikan Syed Hussein mampu meredakan suhu politik dalam negara dan membolehkan Anwar memfokuskan usaha memulihkan ekonomi negara. Sekian berita hangat di TV pada hari ini. Jangan lupa untuk follow Facebook Malaysia Deadline dan YouTube Deadline TV.